Seperti biasa, bertemu lagi kita pada kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kasih sayang dari cikgu untuk semua murid cikgu yang berada di luar sana. Apa kabar kamu semua? Cikgu mendoakan dan mengharapkan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan bahagia, kerana hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 6. Baiklah, sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu kepada kamu semua, silalah ambil buku kamu Bahasa Melayu tahun 6 dan bukalah buku teks Bahasa Melayu tahun 6 kamu itu pada muka surat 173. Baiklah, dalam muka surat 173, inilah yang akan cikgu ajar kepada kamu. Hari ini, cikgu mengajar kamu menulis. Dan tajuk kita pada hari ini ialah susah dahulu, senang kemudian. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan dan menerangkan apakah aktiviti kita pada hari ini, baiklah, bersama-sama cikgu, mari kita baca petikan pendek yang berada di hadapan kamu dan melalui pembacaan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 173. Susah dahulu, senang kemudian. Amar, dengarlah cerita ayah ini sebagai teladan. Pesan Encik Zakaria. Pada suatu petang, tatkala Ragupati asyik mendengar lagu klasik melalui saluran radio klasik, tiba-tiba dia tertarik akan satu iklan. Penyampai radio itu telah memberitahu bahawa satu kursus khas akan diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian. Maklumat itu terngiang-ngiang di telinganya sehingga dia terlelap di sofa usangnya. Tahukah kamu apakah maksud sofa usang? Sofa usang adalah berupa sebuah tempat duduk atau lebih kita kenali sebagai kerusi. Usang tu yang sudah lama. Maksudnya sofa atau kerusi yang sudah pun lama. Keesokan harinya, dia mengikuti kursus menternak lebah dengan berbekalkan tanah sekangkang kera pemberian ayahnya dan tulang 4 keratnya. Dia mula menternak lebah jenis Trigona. Lebah ini juga dikenali sebagai lebah kululut yang tidak bersengat serta tidak berbahaya kepada manusia. Sebelum cikgu meneruskan kepada bacaan perenggan yang ketiga, ingin cikgu memberitahu kepada kamu apakah dia maksud sekengkang kera. Sekengkang kera adalah peribahasa yang melambangkan cuma ada tanah kecil sahaja. Sekengkang kera, tanah yang bersaiz kecil, cukup untuk dia menjalankan penternakan lebahnya. Kemudian tulang 4 kerat, maksudnya tulang 4 kerat tangan, anggota badan dia, maksudnya semangat yang dia ada dengan cara yang bersungguh-sungguh. Tulang 4 kerat bekerja dengan bersungguh-sungguh menggunakan tenaganya sendiri. Itu maksudnya tulang 4 kerat. Baik, seterusnya, Ragupati menyediakan 700 kotak untuk dijadikan sarang kelulut. Dia juga menanam pelbagai jenis tumbuhan yang mengeluarkan nektar di tanahnya. Nektar itu penting untuk kelulut menyedutnya bagi menghasilkan madu. Kerana kita tahu
kelulut akan menyedut madu daripada tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan nektar. Kini dia berjaya menuai hasil kerana kelulutnya dapat mengeluarkan madu sebanyak 200 hingga 600 gram pada musim biasa dan 800 gram hingga 1.8 kilogram pada musim bunga. Maksudnya jika musim bunga, kelulut itu akan menyedut lebih banyak madu bunga dan akan mengeluarkan madu kelulut lebih banyak jika musim bunga terjadi. Harga pasaran runcit madu kelulut ialah RM240 Malaysia sekilogram. Harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada madu lebah biasa. Hasilnya, Ragupati memperoleh pendapatan antara RM4,000 Malaysia hingga RM5,000 Malaysia sebulan. Amar, ulaskan perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan kelulut itu, minta ayah Amar. Ayah, Encik Ragupati seorang. Kemudian inilah yang bakal diulas oleh Amar dan ulasan itu bakal kamu buat. Yang mana hari ini aktiviti kita adalah menulis ulasan dengan menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan petikan yang telah cikgu dan kamu baca bersama-sama tadi sebentar tadi. Baiklah, kita akan menulis ulasan tentang perwatakan Encik Ragupati. Yang pertama, ulasan perwatakan Encik Ragupati, dan kedua, keistimewaan kelulut. Ada berapa ulasan yang perlu kita tulis pada hari ini? Ada 2. Yang pertama, kita ulaskan perwatakan Encik Ragupati. Kemudian yang kedua, kita ulaskan keistimewaan kelulut berdasarkan petikan yang pendek ini tadi. Baiklah, sebelum cikgu mengajar kamu macam mana kita nak buat ulasan tentang susah dahulu, senang kemudian, ada baiknya kita baca lagi sekali petikan ini agar kita dapat mencari ulasan bagaimanakah watak Encik Ragupati dan apakah keistimewaan kelulut. Mari sama-sama bacaan kedua. Amar, dengarlah cerita ayah ini sebagai teladan. Pesan Encik Zakaria. Pada suatu petang, tatkala Ragupati asyik mendengar lagu klasik melalui saluran radio klasik, tiba-tiba dia tertarik akan satu iklan. Penyampai radio itu telah memberitahu bahawa satu kursus khas akan diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian. Maklumat itu terngiang-ngiang di telinganya sehingga dia terlelap di sofa usangnya. Keesokan harinya dia mengikuti kursus menternak lebah. Juga baca lagi sekali. Keesokan harinya dia mengikuti kursus menternak lebah dengan berbekalkan tanah sekangkang kera pemberian ayahnya dan tulang 4 keratnya. Dia mula menternak lebah jenis trigona. Lebah ini juga dikenali sebagai lebah kelulut yang tidak bersengat serta tidak berbahaya kepada manusia. Nampak tak kamu apakah keistimewaan kelulut tadi? Yang pertama, lebah yang dikenali sebagai lebah kelulut tidak bersengat. Dan apakah perwatakan Encik Ragupati? Dia mengikuti kursus menternak lebah dengan berbekalkan tanah sekengkang kera. Maksudnya apakah perwatakan Encik Ragupati di sana? Sambil kamu berfikir di luar sana, kita baca lagi
Apakah maklumat pada perenggan yang ketiga dan seterusnya perenggan keempat? Ragupati menyediakan 700 kotak untuk dijadikan sarang kelulut. Dia juga menanam pelbagai jenis tumbuhan yang mengeluarkan nektar di tanahnya. Nektar itu penting untuk kelulut menyedutnya bagi menghasilkan madu. Kini dia berjaya menuai hasil kerana kelulutnya dapat mengeluarkan madu sebanyak 200 hingga 600 gram pada musim biasa dan 800 gram hingga 1.8 kilogram pada musim bunga. Harga pasaran runcit madu kelulut ialah RM240 Malaysia sekilogram. Harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada madu lebah biasa. Hasilnya, Ragupati memperoleh pendapatan antara RM4.000 Malaysia hingga RM5.000 Malaysia sebulan. Amar, ulaskan pewatakan Encik Ragupati dan keistimewaan kelulut itu, minta Ayah Amar. Ayah, Encik Ragupati seorang, jangan bersusah hati, jangan bimbang dan risau sebab cikgu bakal membantu kamu. Seperti kata cikgu di awal tadi, kita ada buat 2 ulasan. Yang pertama, ulaskan pewatakan Encik Ragupati, dan yang kedua, ulaskan keistimewaan kelulut berdasarkan maklumat dan pembacaan yang 2 kali dah kita sama-sama baca sebentar tadi. Baiklah, tanpa ragu-ragu, cikgu bantu kamu. Okay, di hadapan kamu ini adalah ulasan tentang tajuk susah dahulu, senang kemudian. Apa yang kita ulas? Seperti tadi kata cikgu, kita ulaskan perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan kelulut. Mari sama-sama baca apakah perwatakan Encik Ragupati dan apakah dia keistimewaan kelulut. Bersama-sama cikgu kita baca. Ayah, Encik Ragupati seorang yang bersemangat. Ini terbukti dengan perwatakannya yang segera mengikuti kursus menternak lebah setelah mendengar iklan di radio. Selain itu, Encik Ragupati juga seorang yang rajin kerana mengusahakan tanah walaupun kecil dengan peternakan lebah secara bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengira letih. Kan itulah 4 kerat dia tadi kan? Itulah maksudnya. Encik Ragupati juga seorang yang bercita-cita. Ini dapat kita ketahui melalui usahanya untuk berjaya dalam bidang penternakan lebah kelulut yang diusahakannya. Akhirnya, watak Encik Ragupati juga seorang yang sentiasa berusaha setiap masa untuk memajukan perusahaan menternak lebah kelulut tersebut. Nampak tak? Melalui petikan susah dahulu, senang kemudian, kita diminta untuk mengulas perwatakan Encik Ragupati. Dan Encik Ragupati itu mempunyai 4 perwatakan penting melalui maklumat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, Encik Ragupati seorang yang bersemangat. Yang kedua, beliau juga seorang yang rajin. Yang ketiga, Encik Ragupati seorang yang bercita-cita dan sentiasa berusaha. Manakala bagi ulasan untuk kelulut pula, marilah baca bersama-sama cikgu. Manakala bagi keistimewaan kelulut pula, terdapat beberapa keistimewaan kelulut. Antaranya, kelulut tidak berbahaya kepada manusia. Ini terbukti melalui kelulut yang tidak mempunyai sengat. Selain itu, kelulut juga pengeluar madu yang bermutu dan mahal harganya dalam pasaran. Ini dapat memberi keuntungan kepada sesiapa yang menternak kelulut. Baiklah,
setelah pembacaan tentang ulasan perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan Kelulut yang cikgu bantu untuk kamu. Besar sangat harapan cikgu agar kamu dapat membuat ulasan tentang perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan Kelulut melalui maklumat yang dibekalkan kepada kita dengan tajuk Susah Dahulu, Senang Kemudian pada muka surat 173 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Dan jika kamu ingin mengikut ulasan yang telah pun cikgu bantu kepada kamu ini, tidak mengapa. Ikutlah ulasan cikgu, tetapi dengan syarat tulislah dengan tulisan yang kemas. Jangan lupa setiap ayat gunakanlah tanda noktah di tempat yang betul. Ada baiknya sebelum cikgu mengakhiri pengajaran ini, cikgu baca lagi ulasan tentang perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan Kelulut. Ayah, Encik Ragupati seorang yang bersemangat. Ini terbukti dengan perwatakannya yang segera mengikuti kursus menternak lebah setelah mendengar iklan di radio. Selain itu, Encik Ragupati juga seorang yang rajin kerana mengusahakan tanah walaupun kecil dengan penternakan lebah secara bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengira letih. Encik Ragupati juga seorang yang bercita-cita. Ini dapat kita ketahui melalui usahanya untuk berjaya dalam bidang penternakan lebah Kelulut yang diusahakannya. Akhirnya, watak Encik Ragupati juga seorang yang sentiasa berusaha setiap masa untuk memajukan perusahaan menternak lebah Kelulut tersebut. Manakala bagi keistimewaan Kelulut pula, terdapat beberapa keistimewaan Kelulut. Antaranya, Kelulut tidak berbahaya kepada manusia. Ini terbukti melalui Kelulut yang tidak mempunyai sengat. Selain itu, Kelulut juga pegeluar madu yang bermutu dan mahal harganya dalam pasaran. Ini dapat memberi keuntungan kepada sesiapa yang menternak Kelulut. Baiklah, dengan pembacaan yang telah pun cikgu ulang sebanyak 2 kali tentang cara-cara untuk membuat ulasan tentang perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan Kelulut, maka dengan ini cikgu hendakkan kamu berusaha, buatlah ulasan kamu, dan jika hendak mengikut ulasan cikgu, tidak mengapa. Buatlah seperti yang telah pun cikgu bantu untuk kamu, tetapi dengan syarat tulislah dengan kemas dan simpanlah tanda noktah di tempat yang betul. Akhirnya dari cikgu belajar bersungguh-sungguh kerana orang yang rajin pasti berjaya. Harapan cikgu kita berjumpa lagi.